InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dapat bertemu pada pagi ini, pagi hari kemerdekaan negara kita dan hari kemerdekaan rasmi daripada British, dan merupakan satu daripada hari yang dikenang, yang disanjung oleh rakyat negara ini. Itu merupakan satu perayaan yang menunjukkan bahawa kita telah bebas daripada British, bebas daripada British secara rasmi 31 Ogos 1957. Dan alhamdulillah kita melihat bahawa memang kemerdekaan itu adalah merupakan perkara yang amat disukai oleh semua orang. Semua orang nak merdeka lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita pergi jauh, mari sama-sama kita memulakan dengan kita membaca syahadah, untuk kita ikat semula diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan sekali lagi rasa rendah diri kita pada Allah dengan kita merasakan bahawa sesungguhnya perkara yang berlaku dalam hidup ini semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita perlu kita latih supaya sentiasa berinteraksi dengan Allah. Hati kita perlu kita latih dengan munajat dan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kerana itulah merupakan pengisian dalam jiwa kita. Mengingati Allah, doa, munajat itu pengisian. Kita isi dan hati kita dengan hubungan yang begitu, dengan doa, dengan zikir, dengan munajat tadi. Dan mudah-mudahan hati kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk berhadapan dengan segala perkara-perkara yang kita dengar, kita lihat pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, macam mana saya sebut bahawa hari ini adalah hari kemerdekaan kepada negara Malaysia. Rakyat Malaysia merasakan bahawa
inilah hari yang besar yang disambut tiap-tiap tahun. Negara kita pun sambut tiap-tiap tahun, tidak pernah miss 31 hari bulan Ogos. Apa pun keadaan, sentiasa kita menyambut hari kemerdekaan itu, menunjukkan bagaimana pentingnya merdeka. Pentingnya merdeka, dan merdeka dalam Islam itu dia membawa kepada nota yang utama, iaitu kita merdeka daripada memperhambakan diri daripada makhluk, memperhambakan diri kepada makhluk. Maknanya kita membebaskan diri kita daripada segala sanjungan, pujaan kepada makhluk. Apa dia saja yang dekat dalam hati kita, kita nak kena latih diri kita, bebaskan daripada makhluk tersebut, sama ada manusia ke ataupun makhluk itu daripada dunia ke, harta ke dan sebagainya. Jadi merdeka dalam Islam bermakna kita bebaskan diri kita daripada menjadi hamba makhluk. Nombor satu. Jadi kita nak hanya menjadi hamba Allah dan mentauhidkan Allah. Saya rasa semua orang dah tahulah benda ni kan. Cumanya bagaimana kita nak melaksanakan perkara tersebut dalam diri kita. Ini perkara yang susah. Susah kerana kita diajar oleh tarbiyah masyarakat pada hari ini untuk mengagungkan manusia, mengagungkan pekerjaan, mengagungkan keperluan hidup melebihi daripada mengagungkan Allah. Jadi inilah perkara yang berlaku pada hari ini, sehingga kita sedih kerana kita tak dapat sesuatu yang kita nak daripada dunia. Bukan kita sedih kerana kita tidak boleh nak mengabdikan diri kepada Allah. Inilah kelemahan kita. Kita rendahkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah hidayahnya, taufiknya untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Tuan-tuan berhormat Allah SWT, beberapa perkara telah berlaku barakah daripada doa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua alhamdulillah, semalam ada perbincangan dan dalam perbincangan itu banyak perkara-perkara yang berlaku di negara kita ini yang sebenarnya membantu Islam, insya-Allah. Cumanya kita mungkin tak terasa. Jadi segala yang berlaku pada hari ini, kesusahan, kepayahan, kesenangan dan sebagainya, semua itu ke arah untuk meningkatkan kita sampai kepada satu kemuncak kebangkitan. Jadi semua menuju ke situlah. Jadi kita nak melihat kesusahan, kepayahan ataupun sesuatu yang Allah tunda, Allah tunda pada kita, ini merupakan satu nikmat. Kita rasa begitu, satu nikmat. Bagaimana dalam satu asar yang disebutkan bahawa Allah Subhanahu Taala bertanya kepada Jibril, dan Allah Maha mengetahui, hanya untuk kita sebagai pengajaran kita. Wahai Jibril, apakah hamba-Ku berdoa kepadaku? Apakah hamba-Ku berdoa padaku? Maka Jibril pun menjawab, ya. Maka Allah bertanya lagi, dan Allah yang maha agung, maha mengetahui, maka apakah ia menghibur kepadaku dalam meminta? Apakah dia menghibur, meminta dengan sepenuh hati, sedih kerana mungkin perkara yang diminta itu satu yang amat diperlukan, yang dia tidak ada, yang dia sangat-sangat berhajat kepadanya. Maka Jibril menjawab, ya. Maka Allah berfirman, wahai Jibril, tangguhkanlah permintaan itu, tangguhkanlah kabul permintaan itu dan permintaan hamba-Ku itu, sebab aku suka mendengar suaranya. Jadi kita nak sebut kat sini, dan bagaimana Allah SWT bila ditangguhkan doa kita tu, sebab Allah sayang pada kita. Dia nak dengar suara kita, minta pada dia, doa pada dia, minta kepada dia, berhajat pada dia. Bukan kerana Allah SWT tidak mengkabulkan doa tu, tapi Allah nak dengar. Jadi Allah bagilah sesuai dengan kemampuan kita kan. Jadi sebab tu sekarang ni kalau kita ada rasa apa-apa yang rendah diri, rasa kosong, rasa macam seolah-olah kita ni tidak didengari, doa kita tak didengari, Allah dengar, Allah dengar. Cuma Allah SWT memberikan tangguh. Kenapa Allah bagi tangguh? Salah satunya sebab dia sayang kat kita. Dia sayang kat kita tu dia tangguh. Kalau dia tak sayang kat kita, dia bagi terus dunia ni. Kan, dia bagi terus dunia ni, kita pun lalai dengan dunia ni macam Firaun.
kan, macam Firaun dia lalai dunia ni, dia bagi kan. Kita nampak Bill Gates, hebat Bill Gates kan, Bill Gates kaya raya kan. Orang-orang yang mengkufurkan Allah, yang menentang Allah, kaya raya, hebat. Kerana pada Allah tidak ada nilai apa yang ada pada mereka tu. Yang ada pada mereka itu tidak ada apa-apa pun makna. Yang bermakna ialah kita sebagai hamba, kita mengabdikan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Dua ni kita tak boleh minta buat lain, tak boleh buat kepada lain. Yang pertama ibadah, yang kedua minta kepada Allah sahaja. Jadi Allah SWT amat sayang, suka kepada hambanya yang meminta padanya, yang berdoa padanya, terutama doa sungguh-sungguh sampai menangis-nangis kan. Lepas itulah kita nak kena rasa insya-Allah kan, bahawa apa yang Allah beri ni adalah satu yang hebat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, apakah saya kata berita-berita gembira yang kita nak sama-sama boleh rasai pada hari ini? Banyaklah antaranya kan, kita melihat kan pihak-pihak tertentu di dalam kepimpinan negara pada hari ini telah mula merasakan mereka akan mengikuti jejak langkah kita untuk menyuarakan ubat yang boleh digunakan. Contohnya ivermectin, yang dikatakan sebagai ubat cacing, ubat parasit, tak sesuai untuk manusia sebagainya. Jadi kita tengok, kita doa dan kita melihat bagaimana perkara ini telah tersebar. Al-haq itu dia akan tersebar, kebenaran itu akan tersebar. Bila kebenaran bertemu dengan kebatilan, Allah jamin kebatilan hancur. Dan sekarang ni kita nak kena sampaikan kebenaran kepada semua. Dan alhamdulillah, dengan barakah kita berusaha, barakah kita doa, dan dengan barakahnya kita sama-sama meminta pertolongan kepada Allah, kita berusaha menyampaikan. Alhamdulillah, salah satu perkara yang telah mula kelihatan ialah bahawa COVID-19 ni ada ubat, dan ubatnya adalah ivermectin. Ubatnya ivermectin, dan perkara ini memang diakui, termasuk KKM, dia mengakui benda ni. Dan kita lihat mereka telah mengakui perkara ini, dan inilah perkara yang telah pun menjadi satu kita kata tersebar di seluruh negara kita. Jadi macam usaha-usaha NGO ni, usaha-usaha kita yang kecil-kecil ni macam tak ada apa-apa, rupa-rupanya usaha yang kecil-kecil ni telah sampai kepada saat di mana mereka tidak boleh tolak kebenaran, jadi insya-Allah saya mendengar bahawa pihak parlimen akan dibentangkan tentang bagaimana nak meluluskan ivermectin ni. Saya cakap kepada tuan-tuan, ini salah satu lah kejayaan kan. Jangan pula kita nampak kejayaan orang politik yang meluluskan tu kan. Dia akan cakap mungkin Menteri Kesihatan yang baru tu, dia akan cakap kita boleh menggunakan ivermectin sebagai ubat sebagainya. Wallahu a'lam lah nak cakap macam mana kan. Tapi nampak macam dia macam dia yang memperjuangkannya kan. Sebenarnya bukan dia yang memperjuangkannya, dia cuma membentangkan kerana terpaksa. Rakyat dah nampak dah. Malahan kita melihat menteri-menteri sendiri, mereka lebih percaya kepada ubat daripada ni dari sudut asbab lah, asbab. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ini kebenaran akan sampai, kita akan nampak insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan untuk istiqamah. Yang penting istiqamah. Yang paling susah dalam hidup ini setelah kita ikhlas, setelah kita beramal, ialah istiqamah. Jadi istiqamah ni ialah kita berpegang dengan prinsip. Jadi nak berpegang dengan prinsip ni, nak pegang macam mana? Apa yang kita nak pegang? Kita dah bincang dah kan. Semalam kita bincang bahawa kita kena berpegang dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yang Allah SWT berikan, hadiahkan kepada kita. Kalimah thayyibah yang diberikan kepada kita ini ada 7. 7 ni ada banyak, tapi 7 ni hanya yang utama-utama lah, yang besar-besar insya-Allah. Tetapi dan kita telah pun menyelesaikan kalimah thayyibah yang pertama disebut baqiyat salihat. Kalimah yang kekal, menjadi kekal, yang baik, yang kekal. Baqiyat tu yang kekal, yang salihat tu yang baik, yang istimewa lah. Jadi nak sebut sini kita dah pun sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kita dah bincang tu.
Maka saya menyuruh pada tuan-tuan, amalkan. Amalkan. Kerana apa yang disebut empat perkataan, 4 kalimah itu adalah merupakan antara kunci-kunci kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Bukan saja kunci kejayaan, tetapi juga dia merupakan senjata yang boleh melumpuhkan segala bentuk serangan musuh. Sama ada serangan musuh pada jiwanya ke, pada fikrah, ke pemikirannya ke, ataupun kepada fizikal. Jadi inilah digambarkan. Malahan dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang digambarkan, ditanya oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di akhir zaman nanti ramai orang tak ada makanan. Orang beriman akan disekat sampai tak ada makanan. Kita ni boleh makan lagi tak?" Boleh ya? Boleh makan lagi, boleh mewah lagi kan? Maknanya tak sampai lagi lah. Suasana yang digambarkan Nabi susah tu belum sampai lagi. Jadi akan sampai satu waktu orang Islam, orang beriman ditekan sehingga kan mereka menjadi apa dipanggil kan, kelaparan, kehausan, ketakutan. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, "Ya Rasulullah, apa makanan mereka ketika ketakutan, ketika diancam, ketika kelaparan?" Maka Nabi gambarkan sallallahu alaihi wasallam, makanan mereka ialah makanan para malaikat. Makanan para malaikat digambari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makanan para malaikat yang macam mana ya Rasulullah? Itulah dikata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ini akan menjadi makanan. Apa maksud makanan? Kalau kita nak cuba teliti sikit hadis ini. Makanan digambarkan Rasulullah, makanan sesuatu yang memberikan kepada kita tenaga, memberikan kepada kekuatan, memberikan kepada kita kecerdasan, yang memberikan kita kesihatan. Biiznillah, of course lah semua itu biiznillah, dengan sesuatu yang dengan izin Allah akan menyebabkan seseorang itu kan ada tenaga, ada kekuatan, ada pemikiran yang cerdas, ada kesihatan yang baik dan sebagainya lah. Itu adalah kita kata fungsi makanan. Fungsi makanan. Maka bila Nabi gambarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akan menjadi makanan kepada mereka yang kelaparan di akhir zaman, yang ketakutan di akhir zaman, yang berada dalam tekanan di akhir zaman itu, maka sudah tentulah dia ada satu kekuatan yang luar biasa, melampaui adat kebiasaan, mencari adat. Jadi orang bertanya pada kita lah, macam mana nak jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah sebagai makanan? Macam mana jadi sebagai sesuatu yang mengenyangkan, sehingga kata Nabi mereka akan kenyang, diberikan Allah kenyang, sehingga tidak lagi ada kerisauan pada mereka tentang makanan. Tak ada kerisauan. Jadi kita ini macam mana jadi bila dihurai oleh para ulama-ulama kita, terutamanya ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang mengkaji tentang ruhiyah ini, mereka menggambarkan kekuatan yang diberikan oleh Allah itu adalah kekuatan yang lahir daripada kelazatan halawah. Kelazatan halawah tu zikr tadi. Dan kalimah-kalimah tadi itu menjadi kalimah yang dihayati sepenuhnya oleh hati. Yang didigest, yang dihadamkan oleh jiwa manusia tadi, sehingga dia menjadi darah daging. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar bukan lagu lagi, bukan nasyid, bukan sedap dengar, bukan sedap cakap, tetapi dia menjadi sesuatu yang menghidupkan hati, memberi cahaya kepada hati, dan menjadi malakah dalam hidup dia, malakah darah daging, berdarah daging, menjadi satu yang tafaul. Dia bertafaul, maknanya dia bergelumang, dia sebati dengan kalimah tadi, sebati. Maka inilah yang kita gambarkan sebagai ibadah yang paling kuat, hebat dia punya kekuatan tadi, ibadah yang kuat, dan pada masa sama yang paling mudah. Sesuatu yang paling mudah, tetapi dia boleh menjadi makanan, boleh jadi minuman, dia boleh jadi alat senjata nak kalahkan musuh kan. Dia boleh jadi benteng perisai,
kan? Dia boleh jadi sesuatu yang membantu, kan? Malahan mendatangkan rezeki, kan? Jadi sinilah kita lihat bagaimana keadaan itu boleh berlaku. Keadaan itu boleh berlaku apabila kita telah mula melatih diri kita sehingga dia menjadi sesuatu yang sebati dengan hidup kita. Jadi bila sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita sebut dengan lidah kita ni, hati kita pun sebut sama. Sebut sama. Kerana hati kita pun merasai setiap hakikat kalimah-kalimah itu. Subhanallah, maha suci Allah. Allah tak ada kelemahan, Allah tidak ada kekurangan. Allah tidak ada semua perkara yang negatif, tak ada. Subhanallah, maha suci Allah. Maka yang pertama sekali, dia baik sangka dengan Allah. Tak ada dia dapat satu yang tak elok pun, kan, dia yakin Allah ni maha bersih, maha hebat, maha suci. Subhanallah, kan. Lepas tu bila dia membersihkan Allah daripada prasangka buruk dia, hati dia tak ada sikit pun rasa buruk pada Allah. Hati dia tidak ada sedikit pun rasa negatif, komen, komplain apa yang bagi baik ke buruk ke, tak ada sikit pun. Maka jadilah subhanallah itu sebagai satu pembuka kepada apa, kepada jalan hati kita untuk bergantung pada dia, untuk berharap pada dia, untuk nak berpegang dengan dia. Kalau aku mati pun aku mati bersama Allah. Dia subhanallah ni maknanya kita nak bukakan semua buruk sangka kita. Semua perkara-perkara yang kita rasa tak patutlah aku dapat macam ni, tak patutlah. Jadi patut. Kenapa? Sebab Allah maha mengetahui, maha bijaksana, kan. Tak patut tak ada dah. Semua baik sangka. Subhanallah. Hati kita nak rasa Allah yang maha suci tadi. Maha suci daripada apa? Kelemahan, kekurangan, kehinaan. Kita lah hina, Allah tak hina. Kita yang hina, kita yang lemah, kita yang dhaif, kita yang terbatas. Allah tidak ada batas. Allah SWT dia melangkaui segala batas. Jadi kita lihat subhanallah. Jadi bila kita subhanallah ni, kita membersihkan buruk sangka kita. Buruk sangka. Jadi bila kita baik sangka dengan Allah ni, maka pada ketika kita dah mula berjalan menuju kepada Allah, berjalan. Kemudian lepas tu alhamdulillah. Alhamdulillah ni kita meletakkan segala yang ada di hadapan kita, apa yang pun semua tu, Allah yang berhak dipuji. Segala pujian bagi Allah. Subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah, dan hanya Engkau yang berhak dipuji. Maknanya bila kita dah baik sangka dengan Allah, tak ada buruk sangka, kita pun puji Allah. Sebab Allah yang maha baik, yang terbaik lah. Maha baik, tak ada lagi yang lebih hebat daripada dia, kan. Lebih agung, lebih mulia. Maka kita pun alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Wa bihamdi maknanya alhamdulillah, kita puji pada Allah. Jadi bila benda ni menjadi malakah, menjadi kita kata darah daging, menjadi satu yang sebati, bukan dengan lidah saja dah biasa, tapi dengan hati kita, dengan perasaan kita, maka dia akan diberikan dengan Allah akan memberikan kepada kita maunahnya dan karamahnya, diberikan pertolongan dan karamah, kemuliaan. Allah akan beri kemuliaan. Subhanallah. Kita bersih baik buruk sangka kita. Tak ada buruk sangka sikit pun. Semuanya baik, semuanya bagus. Allah maha suci Allah daripada kelemahan, maha suci Allah daripada kekurangan, keaiban, kehinaan, tak ada. Kitalah yang ada semua tu. Allah tak ada. Allah maha. Jadi apa tengok semua yang ada di depan kita ni, semua tu adalah merupakan satu yang terbaik yang Allah SWT telah berikan. Subhanallah. Maka rasa baik tu membuka ketenangan pada hati kita. Hati kita tenang, boleh sabar. Alhamdulillah. Kita puji ke Allah. Sebab Allah ni maha agung. Jadi bersih daripada kelemahan, bersih daripada kekurangan. Maha suci Allah daripada segala keaiban, kehinaan, tidak ada. Kita je. Maka alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni maknanya apa? Kita letakkan segala keseronokan, segala kasih sayang, segala perkara-perkara yang menggembirakan kita, segala harapan kita, keseronokan kita, kebahagiaan kita,
kita letakkan kepada Allah. Alhamdulillah, aku sakit, tapi sakit ni kan lebih baik daripada aku sihat tapi tak ingat Allah, terputus daripada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadilah yang baik, yang nikmat itu satu yang membahagiakan kita. Jadilah juga yang sakit, yang susah satu yang membahagiakan kita. Maka kita puji Allah. Alhamdulillah, 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 subhanallah. Baik sangka kita, ya Allah, alhamdulillah. Kita letakkan segala keseronokan, kebahagiaan, ketenangan, kan, segala yang kita nak ni, nikmat ni, segala yang ada, semua kita letak pada pujian pada Allah. Kalau Allah bagi kita elok pun, sakit pun, lapar pun, kita puji Allah. Sebab lapar tu terbaik bagi kita. Allah Maha bijaksana. Allah bagi kita lapar, Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita miskin. Maka kita tahu Allah Maha bijaksana. Kita alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Nampak tak? Jadi hati kita ni jadi kuat. Sebab kita bergantung, berpegang dengan Allah. Dan kemudian subhanallah, kita baik sangka dengan Allah. Baik, buang semua buruk sangka, komplain-komplain kita sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji. Wala ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita mengesahkan Allah. Setelah kita buang buruk sangka kita dengan qada dan qadar Allah, dengan semua penciptaan Allah, semua yang berlaku pada kita, semua yang ada, kita buang buruk sangka kita. Maha suci Allah tadi, kita puji Allah. Sebab Allah yang maha hebat, maha suci daripada kelemahan, kita puji dia, layak, hanya dia yang layak dipuji. Maka kita pun mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kita memantapkan, menetapkan, kita kata mensabitkan dengan jazamnya, dengan satu yang putus, dengan satu yang putus, tidak berubah-ubah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perasaan kita apa? Perasaan kita rasa apa? Rasa kita ni hamba Allah, dan kita ni nak ibadah pada dia, kita nak berjuang pada jalan dia, kita nak berkorban pada jalan dia. Jadi bukan hanya sekadar la ilaha illallah tu kita mengesahkan Allah dari sudut akidah tadi, tapi kita nak menjadikan seluruh hidup kita untuk beribadah pada dia. Maka ya Allah, aku nak ibadah pada Engkau, ya Allah, aku nak jadi hamba Engkau, ya Allah, aku hanya mentauhidkan Kau, mengesahkan Kau, ya Allah. Itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka jadilah lapar kita tu ibadah, jadilah lapar kita tu ibadah, jadilah sakit kita tu ibadah, jadilah ketakutan kita ibadah, jadilah ancaman-ancaman tu kita rasa bimbang, gelisah tu ibadah. Sebab kita serah pada Allah, kita nak hanya berubudiah pada Allah. Jadilah keseronokan kita ibadah, jadilah kegembiraan kita ibadah, jadilah sesuatu yang kita suka dalam hidup kita, nikmat tu ibadah. Maka jadi seluruhnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah. Ni jadilah kita ni nak memperhambakan diri pada dia. Masa itulah bukan saja baik sangka kita, bukan saja kita puji dia, tapi kita nak bekerja, beramal, berusaha dalam rangka ibadah pada Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka kita menjadi hamba dan Allah menjadi Rabb kita, ilah kita. Nampak? Itu akan menjadikan kita satu yang kuat untuk berhadapan dengan kelaparan, kesusahan. Kita rasa apa? Kita rasa kita bersama Allah. Kita mentauhidkan Allah. Ini perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang luar biasa, yang luar biasa. Jadi kita nak baca dengan kefahaman, baca dengan kefahaman, kita ulang sehingga kan dia menjadi darah daging kita, menjadi malakah pada kita, menjadi kita bertafaul, sebati dengannya. Lidah kita, mata kita melihat dengan kalimah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, kan, Allahu akbar. Mata melihat dengannya, telinga mendengar dengannya, dengan kalimah-kalimah ini. Maka jadilah kalimah ni kalimah yang memberi kekuatan kepada kita. Dia bukan hanya zikir biasa, tapi dia kalimah pengabdian kita kepada Allah, kalimah memuji Allah, kalimah mengagungkan Allah, kalimah mengiktiraf Allah sebagai Tuhan, dan kalimah mengiktiraf kita sebagai hamba. Kita sebagai hamba. Jadi maka la ilaha illallah itu kita nak berada di atas jalan syarak, jalan Islam, jalan syarak, jalan Islam, dengan penuh lapang dada, baik sangka dengan Allah, dengan penuh pujian pada Allah tadi. Kita nak beribadah,
melaksanakan kehidupan ni kan. Katakan anak menangis kan, anak menangis, anak ada orang tanya, Ustaz, macam mana kalau di akhir zaman ni anak-anak kecil kita macam mana, kita boleh tahan lapar anak-anak macam mana? Jadi cahaya kekuatan zikir kalimah ini yang ada pada ibu bapa itu akan turun kepada anak, akan turun pada baby, akan turun pada baby. Dia akan jadi kuat, dia akan jadi tahan lapar. Katalah kita ada baby. Sebab ada orang ni, tak boleh tak, kalau saya tak payah nak mengandung masa ni nak kena lari, nak masuk hutan, nak kena apa, contoh kan, tak payah nak buat apa-apa kan, tak, jangan kan. Jangan kita fikir nak melawan. Kalau Allah bagi kita anak, Allah bagi kita anak, kita ambil anak tu dengan amanah. Allah akan jaga dia. Macam mana Allah jaga dia? Allah jaga kita, kemudian Allah SWT akan jaga dia. Macam mana kita dijaga oleh Allah, macam itulah dia akan dijaga oleh Allah SWT, anak kita tu. Jangan kita ingat kita jaga diri kita, kita besar, kita hebat, kita ada kekuatan, kita akan selamat. Anak kita ni tak ada apa-apa, dia akan gagal, dia akan mati. Kan? Jangan kita anggap bahawa Allah SWT akan melupakan makhluknya lain. Ini baik sangka kita dengan dia. Jadi sebab itulah bila sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bila kita dah betul-betul nak beribadah kepada Allah tadi, maka pada ketika itulah kalimah-kalimah zikir kita yang kita amalkan, yang kita hayati akan turun kepada keluarga kita. Barakahnya akan turun. Dia sebut barakah. Tabarak. Ini sebut tabarak. Barakah ni. Contohnya macam kita hari ni, kita kata kita nak mulakan hari ni dengan kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mengikat diri kita dengan orang yang soleh. Kita nak mengikat diri kita dengan guru-guru kita ya. Kita nak mengikat diri kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Mengikat kepada sanad sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai Rasulullah SAW. Kita kata kasih sayang kan. Begitulah. Maksudnya barakah yang daripada mereka ni akan turun kepada kita. Biiznillah, dengan izin Allah. Bukan kita mengagungkan mereka, kita hanya nak hajatkan kebaikan. Begitulah kebaikan, barakah yang ada pada ibu dan ayah yang mengamalkan kalimah-kalimah thayyibah ini akan turun kepada anak, akan turun kepada baby, akan turun kepada anak-anak yang lapar tu. Main-main dia nak, kita tak ada makanan kan, Dajjal kat luar, Dajjal offer makanan kat luar, kita bersama dengan anak-anak ni kat dalam rumah. Mari kita anak, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar kan. Jadi kita baca dengan anak-anak kita, nak melalui kesusahan, ajak anak kenal Allah. Anak mula-mula sakit, lapar, saya dah tengok dah tuan-tuan, kekuatan zikrullah ni saya dah tengok dah. Antaranya di atas kapal ketika kami diserang oleh Yahudi dulu kan, ada seorang baby namanya Turkel, umurnya lepas 18 bulan lah, lebih kurang setahun lebih sikit lah kan. Bagaimana ketika emaknya, ayahnya kena serang, kena ikat kan, anaknya tu kan, dia tak menangis, dia duduk isap puting tu kan, isap puting tu, tak menangis. Kalau baby biasa dah menangis, dengan bunyi meletupan lah, bunyi apa kan, dia tak menangis, senyap, tengok ya. Barakah perjuangan mak ayah turun kepada anak-anak. Jadi jangan risau. Jangan kita risau dengan anak kita macam mana, cucu kita macam mana. Kita risau kita tak jaga hubungan dengan Allah. Kita risau kita tak reda ke Allah. Kita risau kita tak boleh nak mensucikan Allah, tidak boleh mengagungkan Allah, tidak boleh mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam hidup kita. Kita risau kita. Anak-anak ni dia bersih. Kalau Allah izin dia mati, memang dah ajal dia masa tu. Kan Allah dah gambarkan kullu ummah ajal, kullu ummati ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Semua umat itu mati, semua manusia mati, semua jin mati. Fa iza jaa ajaluhum, dan apabila sampai waktu ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, tak akan lambat walaupun satu saat, wala yastaqdimun, tidak akan cepat walaupun satu saat. Tiba-tiba anak kita mati, anak kita mati. Mati bukan sebab Dajjal bunuh, mati bukan sebab tak ada anak, itu tak ada makanan, itu adalah merupakan sebab-sebab fizikal. Tapi hakikatnya dah sampai ajal. Itu kekuatan itu sehingga kita boleh terima. Tetapi kalau ada umurnya ajal, umurnya tadi, maka dia akan hidup bersama kita. Macam mana makanan tak ada, susu tak ada, nak beli susu macam mana, nak pergi masuk mall pun tak boleh, contohlah. Contoh kan.
Tak ada perang sana sini. Kita ada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. La ilaha illallah tu kita menghadapi kesusahan-kesusahan itu dengan kekuatan bersama Allah, kekuatan iman. Ini solusi ni. Ni Allah dah bagi solution bagi kita ni. Nabi dah bagi solution. Hadis yang Nabi gambarkan, makanan mereka adalah makanan para malaikat. Itu makanan yang digambarkan, sebab soalan tanya tentang makanan. Yang lain macam mana? Sama juga. Sama juga, Allah akan bagi. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengesahkan Allah. Jadi aku tahan, pegang prinsip, genggam Islam. Genggam Islam dalam keadaan susah tadi. Genggam seperti genggam bara tu. Dalam ubudiah pada Allah, mengesahkan Allah. Aku tak nak jadikan Dajjal, tak nak jadikan yang lain itu sebagai Tuhan. Tahan, pegang, pegang, pegang. Pegang sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh. Jadi akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar ni apa tuan-tuan? Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha perkasa, yang maha mulia, semua dia. Allahu Akbar. Bila kata Allahu Akbar, maka lapar kita, susah kita, sakit kita, musuh tadi, ancaman dia nak bunuh ke, nak kepung ke, nak apa ke, semua menjadi kerdil, kecil. Kenapa kerdil dan kecil? Allahu Akbar. Jadi ini satu kalimah yang hebat. Kenapa hebat? Subhanallah, kita bersihkan hati kita, buruk sangka dengan Allah. Bersihkan segala perkara yang tak elok. Maha suci Allah daripada kelemahan. Kita bersihkan hati kita, buruk sangka kita, rasa-rasa tak sedap, rasa-rasa komen-komen, nak komen kritik-kritik. Kemudian alhamdulillah, dengan Allah yang maha suci tadi, kita puji dia. Ya Allah, hanya pujian pada Engkau. La ilaha illallah, aku nak mengabdikan pada Engkau. Aku nak buat, nak beramal, nak bekerja, nak berjihad, nak berjuang. Allahu Akbar. Apa Allah Akbar ni? Allah yang maha besar, maha agung. Maka segala yang ada depan kita kerdil, kecil. Maka tidak ada ketakutan pada makhluk, tidak ada ketakutan pada kematian. Kalau mati itu pintu nak jumpa Allah. Kalau sakit tu pintu nak dapat rahmat Allah. Lagi kuat aku sakit, lagi kuat aku susah, maka lagi dekatlah aku dengan Allah. Allahu Akbar. Maka bila kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, sampai ke Allahu Akbar tadi tu, perasaan kita melihat kesusahan, kepayahan, dunia yang mengancam, musuh yang mengepung, kecil, kerdil. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat, tidak lebih berkuasa melainkan Allah. Allahu Akbar. Jadi bila dia menjadi darah daging kita, bila menjadi sebati dengan hidup kita, maka pada ketika itu kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebutan itu akan menakutkan mereka yang nak mengganggu dan mengacau kita. Saya tengok dah juga tu. Dalam ketika kami kena serang masa di Mavi Manmara tu, bila kami sebut takbir, bila saya kata takbir, kawan-kawan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegar. Kita kata bot Yahudi yang nak kepung kami tu bergegar. Nampak dia punya tu. Dia lari jauh daripada kapal. Allahu Akbar, tak berani dia. Itu manusia tu, Zionis. Setan lagi. Jin lagi lari. Jin lagi terkesan kita sebut. Sebab tu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan azan. Lari dia. Terkencit-kencit kata Nabi. Terkencing-kencing dia lari. Takut. Kenapa takut? Sebab Allahu Akbar. Tapi kita hari ini tak boleh merasai kebesaran Allah. Tak boleh merasai kehebatan Allah. Kenapa kita tak boleh merasai kebesaran dan kehebatan Allah tadi? Kerana kita tidak lagi menghayatinya, tidak lagi faham. Jadi bila kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar tadi, komplit ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah yang menyebabkan seseorang itu boleh berhadapan dengan apa sahaja. Kerana dia ada Allah bersama dia, kerana dia ada kekuatan bersama dia, kerana dia ada ubudiah bersama dia, ubudiah kepada Allah. Nampak? Oh, hebat. Itu sebut kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Dan disebut baqiyat salihat. Kalimah ni, 4 ni, kata Nabi, baqiyatus salihat, iaitu kalimah yang akan kekal. Dia bukan setakat kita baca kat sini, kat dunia ni. Dia akan sampai Allah selamatkan daripada nerakanya,
Allah selamatkan daripada nerakanya, sampai Allah masuk dalam syurganya. Allah memberikan keredaan, redha orang yang menyebut dan menghayati kan kalimah baqiyat salihat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ini kan. Allah redha sampai Allah jaga dia sampai ke akhirat. Malah dalam satu hadis Nabi gambarkan bagaimana dia akan tanam tanaman pokok yang indah di akhirat. Dekat syurga ada pokok-pokok kan. Dekat syurga ni bukan pokok, tanah dia pun dah cantik dah, indah tanah dia. Tanah dia pun dah indah dah, berwarna-warni. Ada setengah-setengah pasirnya putih. Putih pasirnya. Pasir di syurga gambar Rasulullah sebut putih, cantik. Kemudian ada yang berwarna-warni. Ada emas, ada yang emas, bukan warna emas, memang emas. Pasirnya emas, intan, belian yang menghiasi, bercahaya. Maksudnya tanah kita ni bukan bau busuk, tak ada bau busuk pun, wangi. Ini pasir je. Pasir di syurga pun dah indah dah. Nabi kata pasir di syurga ni indah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain kata Nabi apa? Pasirnya putih. Seperti mutiara. Seperti mutiara putih yang kita orang pakai mutiara kat leher. Kat dunia ni kan. Cari mutiara pakai kat leher. Besar-besar sampai berat leher kan. Dekat sana mutiara pasir. Pasir itu mutiara. Bayangkan cantiknya, indahnya, dengan mutiaranya, dengan berliannya, dengan intannya, dengan batu-batu yang berwarna-warni. Jadi kata Nabi, tanah syurga pun dah cantik dah. Mungkin kita ambil pasir di syurga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kita kata pasir. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bukan saja Allah bagi pahala, bukan saja Allah bagi perlindungan, bukan saja Allah jadikan sebagai sesuatu yang hebat di dunia ini, boleh bertahan, boleh menjadi perisai. Bukan saja Allah selamatkan daripada nerakanya, bukan saja Allah berikan redha dengan syurganya. Dalam syurga perkataan kalimah yang kita sebut tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, akan jadi pokok pohon, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan jadi pohon yang tumbuh. Kita sebut satu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Satu pohon dibuat. Dan pohon tu lebih indah daripada pohon-pohon yang biasa ada dekat dalam syurga. Lebih indah. Macam mana indah tak boleh fikir. Kita tak sampai nak fikir keindahan pokok. Macam mana pokok tu indah? Tak boleh nak fikir. Coba, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Allah akan tanam pokok, satu pokok. Bayangkan, banyak pokok yang cukup indah, lebih indah daripada pokok-pokok yang lain yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi gambarkan, dia akan tumbuh sebagai pokok, dia akan jadi pokok. Allah akan tanamkan pokok daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Macam mana kita pun tak nak fikir kehebatannya. Maknanya sebab tu sebut baqiyat salihat, kalimah yang kekal, yang baik sampai ke akhirat. Walaupun kita sebut kat sini, jadi kita jangan pandang ringan. Dan bukan sahaja dia boleh membantu kita biiznillah dengan kalimah-kalimah itu, Allah akan bantu kita. Kita akan dapat sesuatu yang hebat di akhirat nanti. Itu sebab itu. Jadi sebab itulah ibadah yang paling ringan, paling mudah. Dan kita gambarkan Ummu Hani bin Abi Talib bertanya dengan Rasulullah, umurnya 80-an. Ya Rasulullah, Rasulullah jalan kat depan dia, dipanggil ya Rasulullah. Ummu Hani panggil mak saudara dia, sepupu dia, sepupu dia kan, Ummu Hani. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah umur 80, aku dah tua dah 80 lebih, 60 dah tua dah. Tak larat nak sembahyang banyak, tak larat nak pergi berjihad, nak pergi tak larat nak puasa banyak, lebih kurang gitulah, tak larat nak buat ibadah besar-besar ni. Bagilah kepada aku sesuatu yang mudah, yang ringan. Maka Rasulullah kata, bacalah tahlil tahmid tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca 100 kali. Sini saya ringkaskan hadis tu. 100 kali sehari. Pagi ni ke, kalau kita pagi petang baca. Itu banyak dia punya kelebihannya. Jadi nak gambarkan sini, ibadah yang paling mudah az-zikr. Zikr tidak memerlukan banyak waktu ataupun usaha. Kita sebut 1, 2, 3 pun dah banyak dah, tapi sebut banyak-banyak lah kan.
Bahkan kita boleh mengerjakan di mana sahaja, boleh mana, kat mana sahaja boleh. Kalau boleh tak kita baca dalam bilik air? Kalau nak baca dalam bilik air, jangan baca dengan lidah, baca dalam hati je. Hati kita membacanya. Tapi lidah jangan baca dalam bilik air, tak boleh kan? Dalam bilik air tak boleh nak baca sebut-sebut zikir-zikir atau baca Quran tak boleh. Baca dalam hati. Kalau nak baca dalam hati, macam kita tengah duduk ada benda kita buat dalam bilik air, contohnya kan, maka kita baca dalam hati. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Boleh dikerjakan di mana saja, sama ada kita berwuduk ataupun tidak ada wuduk, ada sembahyang tak sembahyang, boleh. Ibadah yang boleh dilakukan oleh seorang wanita tengah haid, tengah ada period pun boleh, tak ada halangan. Ibadah yang begitu dicintai oleh Allah dan pahala yang besar, kan, yang tidak diberikan kepada ibadah-ibadah yang lain, itulah disebut zikrullah. Dan kalimah zikrullah antara yang digambarkan kalimah thayyibah tadi ialah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Inilah hadiah Allah pada kita. Allah bagi hadiah kat kita. Nampak tak? Allah bagi hadiah kat kita. Kita tak rasa syukur lagi ke? Satu kalimah yang ringan yang boleh dibaca, tetapi dia boleh menyelamatkan kita biiznillah. Dengan asbab kalimah itu Allah menaikkan darjat kita, mengampunkan dosa kita, memberikan kepada kita rezeki, membuka jalan-jalan penyelesaian dalam masalah kita, sampai peringkat kita melepasi ancaman-ancaman di dunia, sampai peringkat kita dapat berada dalam redha Allah di akhirat. Ini kalimah yang hebat. Kalimah yang hebat. Tidak ada sedikit pun orang yang mengeluh. Sebelum tu inilah hadiah. Hadiah daripada Allah. Hadiah untuk kita ni, hadiah ni. Hadiah yang mana tidak ternilai. Tidak ada harga yang boleh kita nilai. Kan? Tidak ternilai. Di mana hati akan menjadi hidup. Kan? Malahan dia ada satu yang istimewa, sehingga kita ni akan betul-betul mendekati Allah. Jadi nak dekat Allah banyak sebut. Dan tidak ada sedikit pun orang yang mengeluh sulitan, permasalahan, rintangan dan sebagainya, bila mereka bersama-sama dengan kalimah thayyibah ini. Kalimah thayyibah ini, inilah ubat yang menawar segala penyakit. Inilah ubat yang menjadi penawar kepada kesusahan kita. Jadi Allah dah bagi kita ni hadiah ni. Hadiah kita ni, kita kena ambil dia. Maka jangan kita meremehkan dia. Jangan kita meremehkan dia. Jangan kita memandang mudah kan kepada kepada perkara ini. Dan jawapan-jawapan yang kita, terutamanya ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita kesulitan, apa nak pegang ni? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, aku baik sangka dengan Engkau ya Allah. Hati kita baik sangka dengan Allah, husnul zan dengan Allah. Hati kita memuji Allah, alhamdulillah, kita puji Allah. Wala ilaha illallah, aku nak beribadah pada Engkau ya Allah. La ilaha illallah, aku nak ubudiah pada Engkau ya Allah. Engkau lah Tuhan aku, yang aku mentauhid mengesakannya. Allah akbar, tidak ada yang lebih hebat Engkau lah. Maka kita nampak halangan-halangan kecil, ancaman-ancaman jadi kecil. Kita nampak perbuatan musuh kecil. Kita melihat musuh yang hebat pada pandangan manusia, hebat. Amerika, China, kecil. Kita melihat kecil. Hari ni tengok musuh takut. Nanti kalau berlaku peperangan di Sabah, macam mana? Sabah melarat sampai ke sini. Berlaku peperangan di Laut Cina Selatan, macam mana? Kalau sekarang ni sudah ada 2.3 juta 2.3 juta orang Cina yang mungkin majoritinya tentera telah berada di negara kita ni tanpa dikesan. 2.3 million. Macam mana Ustaz tahu? Macam mana saya tahu? Ini ada laporan-laporan yang dapat daripada kemasukan orang. Dia masuk 2.3 million, 2.3 juta masuk, tak keluar, tak boleh keluar. Kat mana dia? Kat dalam Malaysia ni lah. On China, negara China. Siapa dia? Mungkin askar. Kita tengok, macam mana ni? Kita kat dalam ni ada askar. Dekat darat ada China, dekat laut ada Amerika. Macam mana ni? Kita terkepung kita. Besok kalau perang dekat Sabah, perang kat Sabah, melarat sampai sini, ada orang mimpi. Saya tak kata mimpi itu betul tak betul, tapi jangan jadikan mimpi itu lebih menakutkan kita. Sebab memang ada ancaman, memang ada kesusahan, tetapi kesusahan tu Allah dah bagi solusi dia. Apa dia solusi dia? Ini dah ubat tadi. Nampak tak? Jadi ketakutan kita kita pandang kecil bila kita sebut Allahu akbar, subhanallah,
hati kita berbaik sangka dengan Allah, hati kita meletakkan tunduk kepada Allah, rendah pada Allah. Kenapa? Allah Maha Suci daripada kelemahan, Allah Maha Suci daripada kekurangan, Allah Maha Suci daripada kehinaan. Yang kita kata manusia hari ini meletakkan Allah sebagai apa? Sebagai sesuatu yang tidak layak pada dia. Subhanallah, walhamdulillah. Kita puji Allah, alhamdulillah, segala puji pada Engkau ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, aku nak beribadah pada Engkau, aku nak pegang Islam sungguh-sungguh. Allahu Akbar, tengok musuh, nampak kecil musuh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka jadi hati kita tenang, hati kita baik sangka dengan Allah, tenang, hati kita jadi hamba Allah, kan? Nampak kalimah ni, baqiyatus salihah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan dua senjata kepada kita, dua senjata yang paling hebat kepada kita. Sepeda dengan merdeka ni, saya ceritakan senjata ni. Senjata apa? Dua senjata yang paling hebat yang diberikan kepada kita, tidak boleh kita tinggalkan. Jangan tinggalkan senjata ini. Senjata yang pertama ialah zikrullah, senjata yang kedua ialah doa. Dua senjata ni. Doa silahul mukmin. Doa silahul mukmin. Doa ni senjata kepada mukmin, orang beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau maka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir ni bukan saja senjata, dia perisai. Kenapa senjata? Kerana zikir ni bila dia berzikir kepada Allah, dia berhubung dengan Allah, terikat dengan Allah, kan? Dan mengingati Allah bersama Allah tadi, maka Allah akan membantu dia, melindungi dia, menghapuskan musuh dia, menghapuskan kelemahan dia, kesusahan dia, biiznillah. Ini ma'unah dan karamah. Ini ma'unah dan karamah. Sebab tu dia ada kaitan dengan apa ni dia ajar oleh tuan-tuan guru kita, kan. Baik, Allah SWT memberikan dua senjata, jangan kita pandang remeh, jangan kita tinggalkan sepanjang hidup kita, iaitu yang pertama zikrullah, yang kedua adalah doa. Maka siapa yang mengabaikan dua senjata ini, dia akan dikalahkan oleh musuh. Musuh akan kalahkan kita. Jadi jangan tinggalkan. Tapi ada satu syarat. Syarat yang amat penting. Ibadah yang amat mudah ini dicintai oleh Allah, pahalanya besar, kan? Tetapi sekiranya kita tidak memenuhi syarat ini, maka kita tidak akan dapat sesuatu yang kita hajatkan. Apa dia? Iaitu ibadah ini mestilah dilakukan, kan, dengan istiqamah semaksimal yang boleh. Maknanya frekuensinya sekerap yang boleh. Sesering yang boleh. Kita kena buat selalu. Nabi sebut 100 kali. Tapi kita mungkin bukan 100 kali, mungkin banyak kali, lebih daripada 100. Jadi kita melakukannya dengan semaksimal yang boleh. Jadi sehingga dia menjadi malakah darah daging kita, menjadi sebati dengan kita. Maka zikir ini kita lakukan setidak seperti solat malam yang hanya 2 rakaat, beberapa rakaat, kan? Maknanya kalau solat tu 2 rakaat, beberapa rakaat tadi, tapi zikir sepanjang masa kita. Salah satu zikir inilah kita sebut tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, baqiyatus salihat. Kalimah baqiyatus salihat. Ada lagi zikir lain, ada 7 lagi, ada 6 lagi, dan ada lain lagi. Jadi insya-Allah kita dah faham akan hakikatnya. Maka berusahalah, wahai tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Berusahalah, beramallah dengan zikir ini, dengan kefahaman yang benar, dengan kesedaran yang benar. Berusahalah sehingga menjadi sebati dengan hidup kita, sebati dengan amalan kebiasaan kita. Kita istiqamah, kita jadikan wirid. Wirid maknanya sentiasa buat, setiap hari, sehingga dia menjadi satu yang biasa, menjadi satu yang menggembirakan kita. Kita rasa gembira. Berusahalah, kan? Tidak ada batas. Berusahalah sebanyak yang boleh, kan? Seolah-olah hanya kita berkata kepada Allah bila kita sebut kalimah ni. Seolah-olah kita katakan kepada Allah, ya Allah, aku sayang kat Engkau. Ya Allah, aku sayang kat Engkau. Ya Allah, aku sayang kat Engkau.
Ya Allah, aku rindu kat Engkau. Ya Allah, aku rindu kat Engkau. Seolah-olahnya kita bercakap macam itu kat Allah. Ya Allah, aku cinta kat Engkau, Ya Allah. Ya Allah, aku hamba Engkau, Ya Allah. Ya Allah, aku hamba Engkau, Ya Allah. Sampai kita rasa, kita baca kalimah ni, kita rasa, Ya Allah, aku sayang Engkau. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seolah kita cakap dengan Allah, Ya Allah, aku sayang kat Engkau, Ya Allah. Aku sayang kat Engkau, Ya Allah. Aku cinta kat Engkau, Ya Allah. Aku hajat pertolongan Engkau, Ya Allah. Itu yang kita minta kat Allah kan. Tapi seolah-olahnya macam ni, seolah-olah macam tunjukkanlah kecintaan kita, kasih sayang kita, ubudiyah kita, pengabdian kita dengan ibadah ini. Dengan ibadah ini, zikrullah. Jadi bila zikir ni bukan sekadar zikir nak dapat pahala. Pahala memang Allah bagi. Jangan takut, pahala memang Allah bagi. Allah Maha Pemurah. Allah tak akan sia-siakan apa pun yang kita lakukan. Tetapi kita nak dekat dengan Allah ni, nak sayang ke Allah ni. Inilah sebenarnya hakikat kita nak sama-sama menghayati zikir ini, supaya kita betul-betul bertafaun, sebati dengan ibadah kita kepada Allah ini. Dan tunjukkanlah kesungguhan. Tunjukkanlah kesungguhan. Kesungguhan nak mengerjakan zikir ni. Jangan main-main. Kalau kita buat projek, nak dapat 1 juta, 2 juta projek kan, meniaga, kita buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh, nak makan, buat sungguh-sungguh. Tapi zikir ni kita tak sungguh-sungguh. Kita ya tak ya, bila sempat je, malas, rasa berat. Tunjukkan kesungguhan kita untuk mengerjakannya, mengamalkannya. Kenapa? Kerana bila kita bersungguh-sungguh itu, Allah akan hadiahkan kita. Allah ni Maha Pemurah. Dia akan hadiah kita cahaya, hadiah kita kekuatan. Makin kita seronok, makin seronok, makin seronok, makin kita rasa kuat. Allah akan bagi hadiah. Tetapi dengan kaedah yang betul tadi. Sudahkah kita merasakan hal ini? Kita dah rasa tak sayang ke Allah? Kita dah rasa tak bersungguh-sungguh untuk berzikir pada Allah? Kalau belum lagi, kita kena latih diri kita, latih anak-anak kita perlahan-lahan. Bukan paksa, latih. Bukan paksa tapi latih. Tapi dalam bahagian mujahadah kena paksa. Kalau kita malas, kena paksa. Kalau kita, tapi kita latih. Latih maknanya kita buat dengan sukarela, buat dengan kasih sayang kepada Allah. Kita buat, bila sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, aku sayang kat Engkau, Ya Allah. Aku sayang kat Engkau, Ya Allah. Aku sayang kat Engkau, Ya Allah. Kita kena rasa macam, rasa kita sayang. Aku takut murka Engkau, Ya Allah. Aku hamba Engkau, Ya Allah. Aku agungkan Engkau, Ya Allah. Perasaan kita, rasa kita macam itu. Barulah dia jadi satu yang menyeronokkan, membahagikan. Sampai mereka Allah tarik kelaparan kita, jadi kenyang. Nabi gambar itu mengenyangkan hamba-hamba Allah di akhir zaman yang beriman tadi. Jadi sudahkah anda merasakannya? Sudahkah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh tadi? Inilah pertanyaan yang datang kepada kita. Mengapa ibadah ini perlu dibuat secara lebih kerap lagi, sentiasa kita buat. Jangan buat sekali-sekali, seminggu sekali, sebulan sekali buat. Barulah ada kekuatan nak berhadapan dengan kesusahan ni. Hari ni bimbang. Soalan-soalan yang sampai kat saya banyak membimbangkan. Saya ni macam mana, anak saya ini macam mana, suami saya macam mana. Kita bimbang. Kita tidak ada sesuatu yang kita betul-betul pegang. Kalimah yang kita pegang, yang kita iman ni, yang kita yakin ni. Dan kalimah ni Allah bagi dah pun. Allah dah bagi dah pun. Ni bukan minta semayang. Semayang lah. Semayang kena semayang macam biasa. Yang wajib kena buat semua. Jangan kita zikir je, tak solat. Zikir aja. Dah cukup dah zikir ni. Boleh masuk syurga. Tak solat kita, Allah tolak zikir kita. Buat semua yang wajib. Yang wajib semua kita buat. Yang haram tinggalkan semua. Yang wajib buat semua. Yang haram tinggalkan semua. Kemudian kita tambah dengan yang ini. Tapi kalau cari dosa, jangan. Dosa memang semua orang ada dosa. Jangan kira dosa kita, buat saja. Jadi dosa kalau boleh tinggalkan, menyesal, tinggalkan. Tapi kalau tak boleh, tak apa, kan? Perhatikan contoh seorang tabi'in. Misalnya seorang tabi'in ni apa? Pengikut sahabat. Bukan sahabat, pengikut sahabat.
yang berzikir setiap hari, bertasbih setiap hari 100,000 kali. Ada mereka tasbih sampai 100,000 kali, 100,000 kali sehari. Oh, kita macam mana tak buat kerja lain lah. Ada seorang sahabat saya, oh kalau nak kena berzikir ni tak buat kerja lain lah kita ni kan. Tak buat kerja lain. Tuan-tuan banyak sebut kat sini. Kita buat semampu kita, buat mampu kita. Bila kita buat tu, katakanlah mula-mula kita boleh mampu 100 je, tak apa 100. Besok pula 1,000. Allah bagi kekuatan sampai 100 jadi 200, 300, 400, 1,000. Sampai 10,000. Sampai 100,000. Mana dapat 100,000 tu kan? Sempat ke tak buat kerja lain ke? Allah akan melipatkan masa kita. Allah akan memberi barakah pada masa kita. Kan? Dalam masa katakanlah sejam, selalunya kita boleh buat berapa sikit je, ribu-ribu je. Dalam masa sejam boleh habis 10,000, 10,000. Allah lipatkan masa. Sebab Allah nak kita berzikir banyak ni. Allah nak kita berzikir banyak, Allah lipatkan masa. Masa lipatkan masa ni maknanya apa? Kan? Masa yang pendek kan? Tapi kita boleh beramal dengan amalan yang banyak. Ada orang dapat sampai 100,000. Bukan dia tak makan, tak minum, tak apa, 100,000 duduk zikir. Tak. Dia makan, minum macam biasa, dia bekerja macam biasa. Tapi Allah beri barakah kepada masanya tadi tu. Dia boleh baca sampai 100,000, sampai 10,000. Kita tak dapat lagi. Kita 100 pun dah sakit dah, penat dah. 1,000 lagi penat. Kita penat, kita nampak penat. Sebab kita tak biasa lagi dengan amalan-amalan zikrullah. Para contohnya tabi'in, sampai 100,000. Sampai 100,000. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Subhanallah. Wahai orang beriman, bila kamu memerangi musuh, wahai beriman, bila kamu memerangi musuh, maka berteguhlah hati kamu, teguhkan hati kamu, dan berzikirlah nama Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Untung ni apa? Menanglah. Allah gambarkan bila kamu berdepan dengan musuh, berdepan dengan musuh, macam mana? InsyaAllah tuan-tuan, minta Allah SWT. Ini sebahagian daripada apa yang saya sebut, sambungan daripada semalam. Saya menceritakan tentang bagaimana perlunya kita benar-benar menghidupkan diri kita ini dengan zikrullah. InsyaAllah inilah senjata kita, al-zikr wa doa. Al-zikrullah dan doa. Tapi kita kena buat secara banyak. Jangan buat satu sekali, dua kali je. Sehari je, semangat. Hari Merdeka semangat, besok tak buat. Kita kena latih. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang termasuk dalam golongan mereka yang dipilih. Dan insyaAllah saya kena berhenti, ini pun dah lewat ni. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Saya ada beberapa meeting hari ni. Doakanlah supaya meeting-meeting itu jadi meeting yang dibarakati Allah. Dan mudah-mudahan usaha kita sama-sama diterima oleh Allah. Dan sedikit amalan kita yang Allah beri taufik kepada kita ni, Allah beri kekuatan kepada kita ni, mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kejayaan juga kepada kita, insyaAllah di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub laysamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa sallallahu marratataha wa intaha wa yasubulaha واملأها بيدك التي لا يخبو واشرح صدورها بخير الايمان بك وجمل التوكل عليك واهلها بمعرفتك وامتها على شهادتك بسبيلك يا الله انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انا نسالك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مطمئنا بشكرك وبدنا حينا ليلا بطاعتك. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ونسالك قلبا خاشعا ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك دينا قيما ونسالك عافيه من كل خير ونسالك تمام بنا علينا سبحانك كتاب الايمان حتى لا نخاف ولا ندبر ولا نملك شيئا سواك واجعلنا لك مبسوطا علينا وعلى اهلنا واولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا الا انت سألت وتعين ولا خلق من ذلك يا نعم. ربنا اعطنا من امورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.